Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat semalam Tuan Haji Ismail dah menerangkan beberapa My 50 Best Travel Tips. Maka hari ini giliran saya pula untuk menambah beberapa untuk melengkapkan lagi bagaimana untuk jadi seorang traveller, bagaimana kita dapat meningkatkan kemahiran kita. Jadi untuk itu saya akan sambung pada hari ini. Jadi terusnya kita melihat kalau kita lihat pada objektif khusus yang lepas ialah terdapat merancang perjalanan yang selamat, lancar, berkesan dan berdasarkan 50 tip negeri Dan seterusnya kalau boleh berdasarkan lepas penerangan 2 hari ini kita mampu buat budget travel sendiri, terusnya mampu buat itinerary dengan baik dan mampu milih destinasi lah berdasarkan budget dan masa yang kita ada Jadi kalau kita lihat 50 tip berguna tu kita dah kongsikan dalam Google Classroom, maka hari ini saya akan ulas. Jadi kalau kita melihat bagaimana nak memulakan travel, ialah secara amnya kalau kita nak baru belajar ialah mula-mula kita kena rancanglah perjalanan Merancang perjalanan ni amat penting kerana di situ kita dapat mengetahui bagaimana kita nak mulakan, iaitu sama ada kita nak mengambil tiket penerbangan secara direct, secara transit berdasarkan tempoh, contohnya 5 hari, 6 hari, 7 hari. Jadi kita melihat kepada tiket pergi dan balik bagaimana ia dapat satu nilai tiket yang baik, maka dengan itu kita dapat satu nilai tiket yang dalam bajet kita lah biasanya perancangan untuk travel ni yang mahal kos ni ialah tiket sebenarnya jadi bila tiket kita dapat murah maka ia dapat mengurangkan kos Jadi selepas itu kita yang baik lah untuk menempah tiket ni kita boleh gunakan Google Flight lah kita boleh guna yang lain mungkin Skyscanner, Cheap Flight dan sebagainya, tapi berdasarkan pengalaman saya untuk dalam beberapa tahun ni antara Google Flight ni antara yang bagus dan amat berguna dalam menentukan tiket yang murah dalam masa setahun kalau hijau dicadangkan tiket tu beli. Jadi selepas kita beli tiket biasanya pergi dan balik dalam masa satu tempoh yang kita dah cadangkan, maka kita akan tempahlah penginapan. Tempah penginapan ni tak apa, tempah aja dalam Booking, Agoda, Trivago dan sebagainya. Bila kita dah tempah tiket, kita booking penginapan. Jadi bila kita dah nak pergi esok dalam 3-4 minggu, maka kita boleh tengok balik penginapan yang berdekatan ataupun pada rate yang sama. Kalau ada lebih murah, kita cancel yang lama tanpa ada apa bayaran, percuma saja, dan kita booking yang baru. Jadi inilah cara bagaimana kita dapat mengurangkan bajet kita Dan seterusnya kita boleh buat itinerary lah, maksud dia kesesuaian mana nak pergi dalam berapa hari itu, di mana tempat-tempat yang popular yang kita nak pergi berdasarkan kita punya carian dalam internet dan tengok kepada bilangan peserta, sesuai tak daripada bilangan peserta itu bagaimana pergerakan kita satu hari berapa tempat nak pergi. Jadi itu sangat penting lah Jadi kemudian buat bajet lah ikut itinerary, iaitu bajet di sini adalah kita tetapkan ceiling. Bajet itu termasuklah apa saja makan, pengangkutan, penginapan, tiket-tiket masuk dan seterusnya buat persediaan pasport, semak jangan kurang 6 bulan dan sebagainya. Jadi bila kita dapat melihat ni, maka kita dapat persediaan sebelum. Seterusnya lepas dah merancang semua bersama rakan-rakan, buat mesyuarat sebelum pergi itu, maka kita laksanakanlah travel kita seperti yang kita rancang. Kalau ada sedikit penambahbaikan ubahsuaian, dia boleh buat, boleh rancang, boleh bincang. Jadi ada ketua di sana, maka ketua akan decide lah. Jadi biasanya saya akan ketua sesuatu travel ni, saya yang akan decide sesuatu perkara yang pada saya penting pada semasa itu. Yang lain-lain tu boleh bagi cadangan. Terusnya kita akan buat refleksi kalau kita pergi sendiri satu keluarga, tapi kalau pergi dengan rakan-rakan ada feedback ataupun maklum balas. Itu amat baiklah untuk kita menambah baik yang akan datang. Terusnya dalam memilih penerbangan ni amat penting kerana bajet penerbangan ni tinggi. Maka kalau nak pergi tempat yang agak jauh, mungkin utara Jepun, mungkin di Korea, kita boleh gunakan konsep transit. Transit ni maksudnya boleh menginap satu malam ataupun boleh kita kata 2-3 jam ataupun 4 jam, 5 jam. Itu bergantung kepada bagaimana kita dapat tiket dengan harga yang murah. Ini boleh belajar Ini kita boleh belajar daripada bagaimana kita akan dapat transit. Mungkin kita yang ini naik Asia, terus kita gunakan penerbangan-penerbangan yang lain yang kita boleh dapatkan. Biasanya saya akan pilih Asia digabungkan dengan Jeju Air, TW dan mungkin ada penerbangan-penerbangan yang lain yang sesuai, yang dikatakan tambang murah jugalah sebab traveller ni biasanya dikonsider kepada bajet. Terusnya kalau kita lihat di situ bolehlah buat bajet dengan lebih teliti berdasarkan katakan berapa hari, 7 hari 6 malam, contohnya pergi yang dinyatakan di situ lah pergi Busan, Hadong, Changwon pada musim bunga yang lepas, maka buat bajet itu detail. Contohnya kapal terbang tiket kita dapat beli agak murah mana 5 bulan lebih awal. Jadi masa cuti
kita dapat bulan Mac, tapi kita beli tahun sebelumnya, jadi kita masih dapat harga yang murah walaupun dia dalam masa cuti. Jadi dia punya tips dia ialah biasanya tiket ni akan murah ialah sehari sebelum cuti. Maka kalau kita nak pergi tu sehari sebelum cuti tu kita ambil lah cuti dulu. Jadi itu antara tips yang kita boleh gunakan. Jadi tiket akan murah sehari. Bila dah cuti je esoknya tiket dah mahal. Jadi ini apa yang saya biasa buat dan nampaknya masih dalam julat harga tiket yang murah. Itu je bagi macam tu. Jadi kalau nak ambil cuti banyak awal tu mungkin agak susah. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimana dengan detailnya penginapan, dengan detailnya pengangkutan, tiket masuk, makan dan sebagainya. Kalau kita kata maksud dia kalau package kita nak pergi ni musim bunga, Changwon, Hadong ni, kita panggil Jinhae Gan Hanji di Korea ni, kalau package memang 3,000 lebih, tapi dengan pergi sendiri dengan penginapan yang hampir sama semua, kita dapat kos lebih kurang RM1,765 saja. Ya, sangat berbaloi. Satu keluarga ya baru berapa ribu dalam 5,000 3-4 orang. Jadi kalau kita katakan ni sangat beruntunglah kalau kita dapat membuat menggunakan cara kaedah travel. Jadi seterusnya apabila kita nak merancang kita kena memilih penginapan. Jadi penginapan ni banyak, ada jenis, ada hotel. Jadi sebenarnya ada kondo, ada apartmen, ada juga, tapi kita ambil peluang kalau ada guest house, kita carilah guest house. Kerana guest house ini mungkin ada banyak kita dapat berkenal dengan orang tempatan, dia ada sediakan dapur semualah, jadi kita akan dapat sama-sama duduk, mungkin ada tetamu yang lain, kita dapat saling kenal, jadi itu contoh-contoh yang kami dapat tunjukkan di sini ialah bagaimana saya duduk di guest house dan dalam masa yang sama mungkin kalau di Jepun tu ada juga yang Muslim, kita pergi masjid, maka dia dapat jamu kita makan. Jadi perkara-perkara ini dapat juga menjimatkan kos kita dalam travel dan saya tu dapat menjalinkan hubungan silaturahim kalau sesama Muslim lah. Tapi sama yang lain kita dapat berkongsi maklumat tentang Malaysia dengan orang Jepun, Korea, mungkin orang Australia, orang Kanada dan sebagainya. Itu kelebihannya lah. Ambil peluang duduk di guest house kalau boleh. Jangan sepenuhnya duduk hotel, rugi. Seterusnya macam ni tengok ni ada pengalaman kami duduk di guest house. Itu maka guest house ni dia menarik sebenarnya, rumah orang di Ubaswai menjadi tempat penginapan. Jadi kita dapat sama-sama dapat kenal. Jadi itu ada pengalaman-pengalaman saya dengan rakan-rakan saya lah. Jadi kalau kita lihat seterusnya dah ada pilih guest house, tambang semua. Jadi maka kita rancanglah lawatan. Jadi katakan dalam masa 5-6 hari itu kita nak pergi mana tempat, berapa tempat, 10 tempat, 12 tempat. Kita rancang ikut rating yang terpaling baik, mana yang popular dengan kosnya, maka kita rancang berdasarkan kepada lokasi daripada penginapan kita. Pada situ maka dengan merancang itu kita dapat lebih cekap. Jadi satu hari biasanya kalau travel ni merancang 2-3 tempat, jadi tak boleh banyak sangat. Jadi sebab kita ni nak travel santai-santai, maka kita tak nak kejar. Kita bukannya macam package kita nak kejar banyak tempat. Jadi kita nak relax santai-santai bersama rakan-rakan, maka itu adalah kaedah bagaimana satu hari, biasanya pagi satu, tengah hari makan tempat lain dan petang tu kita ke tempat lain dan malam kita balik. Ini memudahkan kita untuk merancang aktiviti solat, solat jamaah takdim takhir itu lebih mudah pada yang Muslim lah. Jadi seterusnya biasakan pergerakan travel ni, saya biasa memilih pengangkutan awam. Tapi ada juga kadang-kadang saya menyewa kereta lah seperti di Australia, mungkin sesuai di New Zealand. Jadi itu antara kenderaan yang biasa saya gunakan. Kalau dekat-dekat tu mungkin sewa teksi lah. Kalau sewa teksi mungkin murah, di Korea murah, di Vietnam pun boleh sewa teksi. Tetapi kalau di Jepun, Australia mungkin sewa teksi agak mahal, maka kita boleh naik pengangkutan awam, tram, subway, kita naik kereta api malam dan sebagainya, seperti satu jarak perjalanan yang jauh. Maka dia agak berbaloi, seperti China pun naik kereta api malam agak murah. Jadi selesa dan murah dan selamat insya-Allah. Maka ini adalah kaedah-kaedah bagaimana kita memilih pengangkutan. Jadi maknanya tempat tinggal kita tu yang sebaiknya ialah dekat dengan tempat pengangkutan utama. Jadi kita nak bergerak mudah, jimat masa dan sebagainya. Di antara tips-tips yang boleh berguna. Dia amat penting ialah bila kita nak bergerak ni memanglah travel wifi ni amat penting. Ada banyaklah sebenarnya, ada roaming man, ada samurai, ada DG, ada macam-macam ada. Dia terpulang pada kita. Biasanya saya akan sewa di KLIA. Biasanya sehari dia ada less semua, satu hari lebih kurang sewa dia RM11 boleh guna 4 orang. Biasanya setiap satu kumpulan kita bagikan satu inilah travel wifi ni. Jadi dia memudahkan pergerakan. Dan seterusnya yang amat penting adalah takaful travel. Takaful travel ni sangat penting kerana dia dapat cover kita pun hati senang. Jadi dia tak mahal sebenarnya bila perjalanan selama 1 minggu ni kos dia lebih kurang kalau kita ambil yang package gold tu lebih kurang 180
5 ataupun RM110 untuk satu keluarga, tidak ada had bilangan anak. Kalau yang lebih, dia boleh cover bil hospital ataupun hospital sehingga RM300,000. Dia ada banyak, dia ada takaful travel dari segi etika, kemudian takaful nasional dan sebagainya, dan ada banyak-banyak ada lain lah. Tapi yang top di Malaysia tu antara dua lah, takaful etika dan juga takaful nasional. Ada banyaklah syarikat lain yang insurans, kalau nak boleh beli online, tak ada masalah. Jadi mesti beli. Kalau saya berjalan ni, mesti wajib saya arahkan rakan-rakan saya mesti beli, sebab ini adalah satu langkah untuk kita keselamatan, apa-apa berlaku kita tak tahu. Jadi inilah satu langkah lah supaya kita dapat lebih berjaga-jaga, maka mesti beli takaful travel. Dan untuk memudahkan, contohnya kalau naik kenderaan, kita naik kereta api tertinggal, ada yang ternaik dulu, ada pun terlepas, maka kita ada wifi, tak ada masalah, kita boleh call lah. Dekat mana nak tunggu? Jadi relax, control, jangan risau, cool aja bergerak. Jadi itu salah satu. Itu pentingnya bila kita ada travel wifi, tak ada masalah. Boleh buat wifi, boleh buat WhatsApp call dan sebagainya. Itu memudahkan. Jadi bila tertinggal kereta api terlepas ke, ataupun kawan tertinggal hilang kat mana ke, tak ada masalah. Jadi itu adalah langkahnya. Jadi bila nak bergerak ni tak susah lah kalau kita tidak ambil package. Jadi mana-mana bandar-bandar utama, macam kita lihat sana tu, saya di Melbourne, Hokkaido, di China, di Osaka dan sebagainya, memang ada mana-mana ada visitor center yang boleh memberikan kita panduan cadangan lokasi-lokasi dengan kos sekali, dengan percuma saja, boleh bahasa Inggeris. Jadi kita dah rancang mana nak pergi, nanti dia akan bagi cadangan. Kat mana nak pergi, nak cadangan naik apa, adakah perlu ambil package ni, apakah perlu ambil pengangkutan ni, ambil package 3 hari dan sebagainya, dia akan cadangkan. Jadi kita akan menilai lah cadangan-cadangan dia. Ataupun bila kita duduk guest house, maka info tu tuan guest house akan boleh beri. Maka ia pun adalah satu kebaikan kita duduk guest house. Maka info-info terkini itu akan memudahkan perjalanan kita dan menggerakkan kita lebih lancar dan menjadikan ia adalah dapat tempat yang banyak lah kita untuk pergi. Dan seterusnya bagi yang Muslim maka di mana-mana pun kita boleh solat, tetapi insya-Allah lah kalau di mana-mana negara sebenarnya sudah banyak masjid lah, banyak masjid. Jadi contoh-contoh ni biasanya saya akan pergi ke masjid, jadi sekurang-kurangnya kita dapat kenal dengan orang tempatan ataupun dengan masyarakat Muslim setempat, golongan yang kita boleh mungkin minta bantuan mereka tentang perkara ataupun bertanya tentang perkara-perkara yang kita perlu tahulah tentang info masyarakat setempat. Juga dalam information center pun kadang-kadang ada tempat solat, dia panggil prayer room, boleh solat. Di situ yang penting kita ada download kiblah, arah kiblat, maka kita solat, tak ada masalah. Kalau tidak kita naik boat, macam contoh saya berikan situ ialah kita solat atas boat, kemudian mana-manalah tempat menunggu, asalkan tempat itu bersih dan suci. Maka jangan abaikan, saya solat ni jangan diringan-ringankan. Kalau boleh kita tetapkan, kita jelas pergerakan kita tu bila kita nak solat, nak jamak apa, kalau siang biasanya, kalau waktu siang tu kita biasanya jamak takhir, terpulanglah jamak takdim ke takhir, bergantung kepada kita berjumpa masjid dan tempat-tempat solat. Jadi jangan abaikan waktu ini, kerana kita nak travel ni ialah kita nak mencari keberkatan dan juga travel ni sebenarnya berpahala. Jadi kita nak melihat perkara ini yang Muslim lah, cadangan saya. Jadi saya memang mentitik beratkan dan biasanya memang saya akan jadi imam lah kepada rakan-rakan dan kumpulan saya. Jadi inilah antara sebahagian yang saya dapat kongsikan pengalaman travel, bagaimana kita nak memulakan. Tetapi yang lain tu tuan-tuan boleh tanya insya-Allah apabila dibuka soalan. Tapi ini jelas supaya saya dapat berikan ni satu yang ringkas, dan daripada 50 tips ni tuan-tuan boleh baca dan supaya kita dapat melihat memudahkan kita dapat merancang travel. Jadi untuk merancang travel ini bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi dia perlukan masa. Saya dulu bermula pada 2011 dan sedikit-sedikit lama-lama jadi mahir, dan sekarang ni bolehlah membimbing rakan-rakan yang lain untuk menjadi traveller. Jadi travel ni sangat berharga bagi melaluinya. Maka tak sama kalau kita melancong. Ada juga mula-mula dulu saya melancong dengan ejen dan sebagainya, tapi dia tak menarik sebab kita terkejar-kejar dan tak enjoy lah tempat-tempat yang kita tak nak pergi pun dia bawa. Jadi tapi travel ni kita pergi tempat yang kita nak. Itulah kelebihan-kelebihan yang kita tak dapat dalam menggunakan kaedah pelancongan menggunakan ejen. Maka travel lah kaedahnya. Sama selain daripada dengan kawan-kawan seronok,
maka ia menjadi satu memori yang indah apabila kita dapat bersama keluarga dan juga kawan-kawan yang sama yang kita kenal. Jadi kalau berbanding dengan kalau kita pergi travel dalam agent, maka kadang-kadang satu kumpulan tu kita tak kenal, maka mungkin perhubungan itu menyebabkan perlukan masa. Jadi ini memori ini menjadikan satu pengalaman travel amat berharga. Tetapi untuk travel ni ialah memang perlukan pembelajaran, belajar dan belajar. Tentu tidak, jangan takut sesat dan sebagainya. Maka sesat itu menjadikan kita lebih berpengalaman dan berilmu, dan itu sangat berguna untuk kita menjadi traveller yang lebih baik daripada sehari ke sehari. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan untuk kali ini, supaya lepas ini ada persoalan kita boleh kemukakan dalam Google Classroom, dan juga mungkin dalam ini kita direct pun boleh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.